Yang habis. Tadi sangat dalam mereka. Jujur lah, tidak boleh aku berperilaku. Oh, Akmal ni ya? Sidel kan pandai berperilaku. Cuma tugas tanya dia. Betul juga. Apa kau buat? Aku cuma belajar itu. Kenapa? Itu dah lama. Tapi dah kurang sih berperilaku. Aku sebenarnya tak ada berapa pro Bredox ni, tapi aku ada tengok suatu channel YouTube ni, dia terangkan pasal teknik Labnex. Sabar, aku ambil telefon tu dulu. Mana channel YouTube tu? Ni channelnya. Okey, baiklah. Jadi, saya akan menerangkan tentang bagaimana cara untuk kita menggunakan teknik Oheno. Apa tu Oheno? Oheno ini adalah untuk menentukan sama ada dia adalah proses pengoksidaan atau proses penurunan. Okey, jadi seperti yang kita lihat di sini, Oheno. O adalah untuk oksigen, H adalah untuk hidrogen, I adalah untuk elektron, dan O adalah untuk nomor pengoksidaan. Okey, jadi macam mana kita menentukan sama ada dia itu pengoksidaan ataupun penurunan? Okey, jadi contohnya oksigen. Kita hanya perlu menggunakan rumus ini sahaja. Kalau oksigen, kalau dia menerima, dia akan positif. Jadi otomatik dia adalah pengoksidaan. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia kehilangan oksigen, otomatik dia adalah proses penurunan. Jadi Kita tahu redox ini adalah topik yang susah untuk dikuasai oleh para pelajar. Dengan menggunakan teknik Labnex, pelajar dapat memahami redox dengan mudah. Lab yang pertama mewakili label. Macam yang kita boleh nampak di sini, kita menggunakan elemen huruf dua sulfat, logam magnesium dan juga logam huruf. Okey, setelah kita label, net negatif. Kita yang kita semua tahu, elektron akan keluar daripada plat negatif. Jadi, magnesium merupakan logam yang mempunyai elektronegativitas yang tinggi. Lepas ini kita label mana yang elektron keluar, mana elektron masuk. Lepas sudah kita label mana aliran keluar, mana aliran masuk, sekarang PS bersamaan setengah. Yang hadapkan magnesium adalah yang paling negatif, jadi magnesium akan dipilih untuk menerima elektron dan mengalami proses pengoksidaan. Yang ada di terminal positif pula, Cu2+ yang akan dipilih untuk menerima elektron kerana Cu2+ kekurangan elektron. Dalam tidak langsung, Cu2+ mengalami proses penurunan. Ini menunjukkan tidak pada redox berlaku kerana berlakunya pengoksidaan dan penurunan pada masa yang sama. baiklah, tadi kita telah saksikan sel kimia dalam bentuk manual. Sekarang saya akan menerangkan sel elektrolisis dalam bentuk digital. Sekarang kita akan gunakan juga kaedah Labnex. Saya akan terangkan bagaimana sel elektrolisis ini merupakan tindak balas redox yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan. Jadi di sini saya menggunakan leburan, iaitu leburan lambung 2 bromida, dan menggunakan dua elektron yang sama, iaitu karbon. Lepas tu kita menggunakan Labnex, iaitu label. Kita labelkan dulu ion-ion yang ada, iaitu ion lambung dan ion bromida. Seterusnya kita labelkan yang mana negatif dan positif menggunakan daripada kedudukan sel kering. Yang pendek merujuk kepada terminal negatif dan yang panjang merupakan terminal positif. Lepas tu kita buat aliran elektron, iaitu daripada terminal negatif masuk ke elektron dan elektron di terminal positif, iaitu dari elektron menerima elektron, dan kita labelkan yang mana anod dan katon. Katon merupakan elektron yang masuk ke dalam elektron, dan anod daripada elektron melepaskan elektron kedua, dan di katon merupakan elektron yang masuk ke dalam elektron. Jadi persamaan yang kita gunakan adalah ion lambung menerima dua elektron dan menghasilkan atom lambung, manakala dia yang melepaskan elektron adalah ion bromida. Jadi ion bromida melepaskan elektron menghasilkan gas bromid. Kesimpulannya, dengan menggunakan Labnex disertai dengan jadual Oheno, tindak balas redox dalam sel elektrokimia dapat dikuasai dengan lebih mudah. Diharapkan pelajar dapat menjawab soalan dengan lebih yakin walau diberi dengan pelbagai teknik penyoalan yang berbeza. Sekian, terima kasih. Oh, macam tu. Senang pun berperilaku. Ya, topik redox ni tak susah pun. Dengan teknik Labnex, kita senang untuk faham topik ni. Ilmu sains tu tak susah, yang penting kita kena